Mari kita buat beberapa contoh supaya kita boleh pastikan kita faham fungsi trigonometri. Okey, jadi mari kita lukis beberapa segitiga menegak. Dan saya ingin jelaskan di sini, cara saya takrifkan ia, ini akan berhasil untuk segitiga menegak saja. Jika anda cuba mencari fungsi trigonometri untuk sudut yang bukan segitiga menegak, kita akan lihat bahawa kita perlu melukis segitiga menegak. Tapi mari kita fokus pada segitiga menegak. Jadi katakan saya ada segitiga di mana panjang di sini ialah 7. Nah, katakan panjang di sini, panjang sisi ini ialah 4. Mari kita cari apakah hipotenus di sini. Mari kita panggil hipotenus ini H. Kita tahu H squared sama dengan 7 squared tambah dengan 4 squared. Kita tahu itu dari teorem Pythagoras, bahawa hipotenus squared adalah sama dengan punca kuasa setiap jumlah punca kuasa kedua-dua sisi yang lain. H squared adalah sama dengan 7 squared tambah dengan 4 squared. Jadi ini sama dengan 49 tambah 16. Tambah 16. 49 tambah 10 sama dengan 50 tambah 6 ialah 65. Ia adalah 65. Biar saya tulis H squared jadi kita dapat H squared sama dengan 65. Adakah saya buat dengan betul? 40 tambah 10 ialah 50 tambah 6 ialah 65. Atau kita boleh kata yang H sama dengan, jika kita ambil punca kuasa 65, dan kita tak boleh ringkaskan ini. Ini adalah 13. Ini adalah sama seperti 13 darab 5. Kedua-dua bukan perfect square dan mereka berdua perdana. Jadi anda tak boleh ringkaskan. Jadi ini adalah sama dengan punca kuasa 65. Sekarang mari kita cari trigonometri. Mari kita cari fungsi trigonometri untuk sudut ini. Mari kita panggil sudut ini theta. Jadi setiap kali anda buat, anda sentiasa tulis soh katwa. Anda kena sentiasa tulis soh katwa. Soh katwa. Jadi kita boleh gunakan soh katwa. Katakan kita mahu mencari cosine. Kita mahu mencari cosine sudut kita. Kami ingin mencari cosine sudut theta. Kita nak cari cosine sudut theta. Anda kata soh katwa. Jadi K memberitahu kita apa yang perlu dilakukan dengan cosine. Bahagian K memberitahu kita bahawa cosine adalah adjacent per hypotenuse. Cosine adalah sama dengan adjacent per hypotenuse. Jadi mari lihat di sini untuk theta. Apa sisi yang selari?
kita tahu bahawa ini adalah hypotenuse. Kita tahu bahawa hypotenuse adalah ini. Jadi ia bukan sisi itu. Sisi yang lain yang selari dengan theta ialah 4 di sini. Jadi sisi selari di sini, ia secara betul-betul bersebelahan dengan sudut. Ia adalah salah satu sisi yang membentuk sudut. Ia adalah 4 per hypotenuse. Hypotenuse kita sudah tahu ialah punca kuasa 65. Jadi ia 4 per punca kuasa 65. Dan kadang-kala orang mahu anda merasionalkan penyebut yang bermaksud mereka tak suka untuk mempunyai bilangan yang tidak rasional dalam penyebutnya seperti punca kuasa 65. Jika anda mahu menulis semula ini tanpa nombor tidak rasional dalam penyebutnya, anda boleh darab pengangka dan penyebut dengan punca kuasa 65. Ini tidak akan menukar nombor kerana kita darab dengan sesuatu atas sendiri. Jadi kita darab nombor itu, ini tidak akan menukar nombor tetapi sekurang-kurangnya ia dapat menyingkirkan bilangan tidak rasional dalam penyebutnya. Jadi pengangka akan menjadi 4 darab punca kuasa 65 dan penyebut punca kuasa 65 darab punca kuasa 65 hanya akan menjadi 65. Kita tidak menyingkirkan bilangan tidak rasional, ia masih ada tetapi kini ia berada di pengangka. Sekarang mari kita buat fungsi trigonometri yang lain. Atau sekurang-kurangnya fungsi trigonometri teras yang lain. Kita akan belajar bahawa terdapat pelbagai jenis tetapi mereka semua berasal daripada sini. Jadi mari kita fikirkan tentang apakah tanda theta. Sekali lagi kita pergi ke SOHCAHTOA. SOH memberitahu apa yang perlu dilakukan dengan sin. Sin ialah opposite per hypotenuse. Sin adalah sama dengan opposite per hypotenuse. Jadi untuk sudut ini, sisi manakah terletak bertentangan dengannya? Kami hanya pergi bertentangan itu, ia bertentangan dengan 7. Jadi bahagian bertentangan ialah 7. Di sini, itu adalah sisi yang bertentangan. Dan kemudian hypotenuse. Hypotenuse ialah punca kuasa 65. Punca kuasa 65. Dan sekali lagi, jika kita mahu merasionalkan ini, kita boleh darab punca kuasa 65 per punca kuasa 65. Dan pengangka, kita akan dapat 7 punca kuasa 65. Dan dalam penyebutnya, kita akan dapat 65. Sekarang mari kita buat tangent. Mari kita buat tangent. Jadi, jika saya meminta anda tangent theta, sekali lagi kembali ke SOHCAHTOA. Bahagian tua memberitahu kita apa yang perlu dibuat dengan tangent. Ia memberitahu kita bahawa tangent adalah sama dengan opposite per adjacent. Adalah sama dengan opposite per adjacent. Jadi untuk sudut ini, apakah opposite? Ya, kita sudah pun tahu, ia adalah 7. Ia membuka kepada 7. Ia adalah bertentangan dengan 7. Jadi ia 7 per apa sisi selari. 4 ini adalah selari. Jadi sisi bersebelahan adalah 4. Ataupun yang selari. Jadi 7 per 4.
Dan kita sudah pun selesai. Kita telah selesaikan semua nisbah trigonometri untuk theta. Mari kita buat satu lagi. Saya akan membuat lebih konkret sebab sekarang kami telah berkata, apakah tangent X dan tangent theta? Mari kita buat lebih konkret. Katakanlah dia lukis satu lagi segitiga menegak di sini. Semua yang kita sedang tangani semuanya adalah segitiga menegak. Katakan panjang hipotenus adalah 4. Katakan bahawa panjang sisi ini adalah 2. Dan katakan panjang di sini akan menjadi 2 darab punca kuasa 3. Kita boleh mengesahkan bahawa ia boleh berfungsi. Jika anda mempunyai sisi kuasa 2, jadi anda mempunyai, biasa tuliskan, 2 darab punca kuasa 3 squared tambah 2 squared sama dengan apa? Ini adalah 2. Akan ada 4 kali 3. 4 kali 3 tambah 4. Dan ini akan menjadi sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 16. Dan 16 memang 4 squared. Jadi ini sama dengan 4 squared. Ia memang sama dengan 4 squared. Ia memenuhi teorem Pythagoras. Dan jika anda masih ingat beberapa kerja anda dari segitiga 30, 60, 90 yang anda belajar dalam geometri, anda mungkin mengenali bahawa ini adalah segitiga 30, 60 dan 90. Di sini adalah sudut kanan kita. Saya sepatutnya lukiskan ia untuk menunjukkan bahawa ini adalah satu segitiga menegak. Sudut di sini adalah sudut 30 darjah kita. Dan kemudian sudut di sini adalah sudut 60 darjah. Dan A adalah 30, 16, 90. Sisi bertentangan dengan 30 darjah adalah separuh hipotenus. Dan kemudian di sisi bertentangan dengan 60 darjah ialah 3 squared. Dan itu bukan hipotenus. Ini tak sepatutnya menjadi kajian segitiga 30, 60, 90 walaupun saya baru berbuat demikian. Mari kita cari nisbah trigonometri bagi sudut yang berbeza. Jadi jika saya bertanyakan kepada anda, apakah sin 30 darjah? Dan ingat 30 darjah adalah salah satu sudut dalam segitiga ini, tapi ia akan dipakai apabila anda mempunyai sudut 30 darjah dan anda menangani dengan segitiga menegak. Kami akan mempunyai definisi yang lebih luas pada masa akan datang. Tetapi jika anda berkata sin 30 darjah, sudut di sini ialah sudut 30 darjah. Jadi saya boleh menggunakan segitiga tegak ini. Dan kita hanya perlu ingat SOHCAHTOA. Kita tulis semula SOHCAHTOA. So, memberitahu kita apa yang harus dibuat dengan sin. Sin adalah opposite per hypotenuse. Sin 30 darjah adalah sisi bertentangan. Sisi itu adalah bertentangan, iaitu 2 per hypotenuse. Hypotenuse di sini ialah 4. Ia adalah 2 per 4, iaitu sama dengan 1/2. Sin 30 darjah anda akan lihat ia sentiasa akan menjadi sama dengan 1/2. Sekarang apakah cosine? Apakah cosine 30 darjah? Sekali lagi kembali ke SOHCAHTOA.
Apakah memberitahu kita apa yang harus dibuat dengan cosine? Cosine adalah adjacent per hypotenuse. Jadi untuk mencari sudut 30 darjah, ia adalah selari. Ini di sini adalah selari. Ia betul-betul bersebelahan dengan ia. Ia bukan hypotenuse. Ia adalah bersebelahan dengan hypotenuse. Jadi ia adalah 2 punca kuasa 3 adjacent per hypotenuse. Hypotenuse ialah 4. Atau jika kita ringkaskan ia, kita bahagikan pengangka dan penyebut dengan 2. Ia adalah punca kuasa 3 per 2. Akhirnya, mari kita buat tangent. Tangent untuk 30 darjah. Kita kembali kepada SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. TOA memberitahu kita apa yang perlu dilakukan dengan tangent. Ia adalah opposite per adjacent. Anda pergi ke sudut 30 darjah kerana itulah apa yang kita mahu. Tangent untuk 30 darjah. Tangent untuk 30 darjah, opposite adalah 2. Opposite adalah 2 dan adjacent kita adalah 2 punca kuasa 3. Ia bersebelahan saja dengannya. Perkataan adjacent bermaksud selari. Jadi 2 punca kuasa 3. Jadi ini sama dengan 2 ini boleh dibatalkan. Jadi 1 per punca kuasa 3. Atau kita boleh darab pengangka dan penyebut dengan punca kuasa 3. Jadi kita ada punca kuasa 3 per punca kuasa 3. Maka ini akan menjadi sama dengan pengangka punca kuasa 3 dan kemudian penyebut di sini hanya akan menjadi 3. Supaya kami telah merasionalisasikan punca kuasa 3 per 3, jadi cukup adil. Sekarang mari kita gunakan segitiga yang kita guna sebelum ini untuk mencari nisbah trigonometri untuk 60 darjah. Jadi apakah sin 60 darjah? Dan saya harap anda mula memahaminya sekarang. Sin adalah opposite per adjacent. So daripada SOHCAHTOA. Untuk sudut 60 darjah, sisi yang manakah bertentangan? Apa yang terbuka kepada 2 punca kuasa 3? Jadi bahagian bertentangan adalah 2 punca kuasa 3. Dan dari sudut 60 darjah, ia adalah opposite per hypotenuse. Saya tak mahu mengelirukan anda. Jadi ia adalah opposite per hypotenuse. Jadi ia adalah 2 punca kuasa 3 per 4. 4 adalah hypotenuse itu. Jadi ia adalah sama dengan, ini diringkaskan menjadi punca kuasa 2 per 2. Punca kuasa 3 per 2, maaf. Apakah cosine 60 darjah? Cosine untuk 60 darjah. Jadi ingat, SOHCAHTOA. Cosine adalah bersebelahan atas hypotenuse. Adjacent ialah kedua-dua sisi sebelah sudut 60 darjah. Jadi ini adalah 2 per hypotenuse-nya, iaitu 4. Jadi ini sama dengan 1 per 2. Dan akhirnya, apakah tangent? Apakah tangent untuk 60 darjah? Baik, tangent, SOHCAHTOA, tangent adalah opposite per adjacent. Bertentangan dengan 60 darjah. Adalah punca kuasa 3. 2 punca kuasa 3 dan selari dengan itu, adjacent adalah 2. Jadi opposite per adjacent
2 punca kuasa 3 per 2. Itu sama dengan punca kuasa 3. Dan saya hanya mahu kaji bagaimana ini berkaitan sin 30 darjah adalah sama seperti kosin 60 darjah. Kosin 30 darjah adalah perkara yang sama seperti sin 60 darjah. Dan kemudian mereka adalah songsangan antara satu sama lain. Dan saya fikir jika anda berfikir tentang segitiga ini, ia akan mula masuk akal. Kami akan terus melanjutkan ini dan memberi anda lebih banyak praktis dalam beberapa video yang akan datang. Sekian, terima kasih.